Alhamdulillah, segala kesyukuran hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita semua terus hidup pada hari ini, dan Allah jualah tempat kita bergantung harapan dalam semua urusan. Allah jualah tempat kita kembali pada suatu hari nanti, insya-Allah. Kita bawa keyakinan harian kita yang Allah lah penyelamat, penolong dan segala-galanya bagi kita, insya-Allah. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita pada hari ini, memudahkan urusan anak-anak kita yang menghadapi SPM kertas 1 Bahasa Melayu hari ini. InsyaAllah dipermudahkan semua dan diberi kejayaan yang cermelang dan diberi kemudahan dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan. Dan moga Allah memberi ketenangan mereka selesai menjawab soalan SPM pada hari ini, insyaAllah. Ibu bapa lebih gemetar berbanding dengan anak-anak. Begitu juga dengan kami sebagai ibu bapa. Atikah hari ini ambil SPM, selalu telefon, hari-hari telefon, takut. Tapi itulah, kita lebih takut sebenarnya, cuma kita tak gambarkan ketakutan kita. Kita beri semangat pada mereka, insya-Allah. Kita teruskan kuliah pada pagi ini sementara menunggu ustazah. Harap-harap keluarlah ustazah dan diberitahu akan keluar, cuma kurang larat sikitlah, kepenatan. Tak tahu kenapa tiba-tiba rasa tak penat, walaupun diberikan rehat yang lama juga semalam. Kita pastikan ustazah dapat berceramah dengan semangat hari ini, namun tak hilang dia punya penat. Tak tahu kenapa. InsyaAllah nanti kita tunggu ustazah akan keluar, muncul juga insyaAllah. Sedang menguruskan anak-anak untuk ke sekolah, jadi insyaAllah lepas ini ustazah akan keluar, insyaAllah. Jadi kita mulakan juga majlis ini. Sementara ustazah keluar nanti, saya akan kongsikan juga beberapa perkara. Antaranya adalah jadual ustazah pada hari ini. Dan insyaAllah jadual ustazah di Kuala Terengganu nanti, bermula daripada Kemaman, kemudian turun ke Kemasik, kemudian turun ke Dungun insya-Allah, atau Paka, kemudian diakhiri dengan Masjid Rusila insya-Allah, pada 9 hingga 11 hari bulan nanti. 9 hari bulan 11 nanti kami akan tour ke Kuala Terengganu, bermula pada Kemaman insya-Allah. Jadi kita mulakan majlis kita dengan ulumul kitab, diikuti dengan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan juga 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Terima kasih sahabat-sahabat semua, harap suara jelas dan semua boleh faham apa yang kita sampaikan. Jika ada masa juga kita akan berkongsi tentang satu perkara, iaitu berkenaan dengan, alhamdulillah semua jelas. Respon di TikTok yang laju, di muka buku dia perlahan sikit respon dia lambat. Begitu juga dengan di Instagram, insyaAllah dipermudahkan semua. Okey, sebelum kita meneruskan permulaan pada pagi ini, sebagaimana ustazah kongsikan berkaitan dengan topik yang lepas. Topik yang lepas, semua ingat tak apa dia? Ataupun dah lupa semua, dah hilang ingatan. Dan kalau kita tengok topik yang lepas, dia berkait dengan apa yang kita cuba usahakan setiap pagi ni kan. Kita cuba berkongsi ilmu, kita cuba melakukan yang terbaik sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Kita cuba memberikan yang InsyaAllah ustazah akan muncul sebentar lagi, dan kita cuba teruskan majlis ini dengan umul kitab, kemudian dengan apa yang kita lakukan kebiasaannya dalam majlis zikir insya-Allah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, sebagaimana yang diterangkan oleh ustazah dalam tajuk yang lepas berkaitan dengan tolong menolong dalam perkara kebaikan. Jadi ayat pertama yang dikongsikan pada minggu lepas berkaitan dengan tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan ini adalah ayat berkaitan dengan daripada surah Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam mengejarkan kebaikan dan takwa. Jadi itulah semangat yang kita bawakan dalam diri kita, dalam memberikan terbaik kepada diri sendiri dan juga masyarakat, memberikan kebaikan kepada semua orang yang memerlukan, dan juga mengajak manusia kepada perkara yang takwa, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam perkara yang asas dan satu tawaran Allah kepada kita dalam kita membuat kebaikan dan juga kita mengajak manusia ke arah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu motivasi
yang seharusnya didirikan dalam diri kita sendiri, dalam apa juga yang kita lakukan, memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri dan juga menambahkan ketakwaan pada diri kita sendiri, di samping kita mengajak semua yang hampir dengan kita, semua yang ingin bersama dengan kita dalam membawa perubahan, insya-Allah. Moga-moga ada kebaikan, moga-moga ada manfaat yang kita boleh berikan kepada semua, insya-Allah. Okey, baik. Satu pesanan daripada Ustaz, nanti saya bacakan. Kita teruskan dengan majlis zikir dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kita teruskan dengan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'arda alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu 'ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Selesai sudah kita bacakan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan Asmaul Husna. Nampak tak saya terpandang kepada satu arah tadi kan? Ada pesanan daripada ustazah. Pesanannya oleh kerana kesihatannya yang tidak mengizinkan, mungkin sebab terlalu banyak program tanpa henti, back to back punya program daripada Ahad minggu lepas sampai Ahad semalam 2 hari lepas, maka tanpa henti tidak ada masa untuk memberi ketenangan, memberi kerehatan kepada diri. Jadi 2-3 hari ini terasa kepenatan yang berganda. Jadi daripada lepas kita ada program hujung minggu satu Ahad, kemudian terus dengan ceramah setiap hari, kemudian Sabtu pun ada program khusus umrah, kemudian hari Ahad ada perasmian open day untuk HITAS, Hijrah Islamic School. Kemudian semalam pun, walaupun hari untuk pengurusan pejabat pentadbiran, panjang pula cerita semalam, ada satu urusan. Kemudian pada pagi tu, pada ceramah pagi tu ada urusan tu sampai pukul 2, dan pukul 2 pula ada satu meeting, 3 meeting yang perlu disegerakan. Jadi Masya Allah, jadi terlalu padat jadualnya. Dan kemudian pun begitu, sebentar lagi akan berada di Kuala Lumpur, di Masjid Abu Hurairah Batu 5, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur, untuk ceramah yang bertajuk Ingatkan Dirimu Tentang Indahnya Syurga. Masya Allah. Selasa 30 Januari hari ini, insya-Allah Ustazah akan berada di sana. Dan mungkin pagi ini tidak dapat bersama dengan semualah. Yang itu muka saya macam pelik je kan baca ni, bila Ustazah tak masuk line punya cerita lah. Kalau Ustazah masuk line punya cerita, kita punya tenaga tu okey untuk 15 minit pertama saja, sebab kita nak memulakan majlis pada pagi saja, memulakan majlis pagi ni saja, maknanya majlis sedikit saja. Sebab komitmen untuk memberikan pesanan kepada sahabat-sahabat semua adalah satu komitmen yang sangat besar dan berat sebenarnya, sebab ia menuntut kepada perubahan, bukan pada orang lain tetapi pada diri sendiri juga. Dan insya-Allah jika ada orang lain yang mengikuti sama, alhamdulillah, moga-moga ada manfaat dan ganjaran pahala yang besarlah untuk kita semua insya-Allah. Pun begitu, atas dasar tadilah bila saya sebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kamu dalam perkara yang kebaikan, kebajikan, dan juga perkara yang takwa, yang mengundang ketakwaan, ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang menguatkan kita semua, menguatkan saya untuk bercakap sedikit, memberi pesanan kepada diri sendiri dan juga memberi pesanan kepada semua insya-Allah. Jangan lagi keluar ustaz celup kan. Sebab apa? Sebab pernah keluar komen-komen kan. Bila keluar komen ustaz celup ni tak tahu apa-apa ni kan. Sebab saya bukan ustaz, saya adalah seorang engineer dulu. Jadi nak bercakap tentang agama ni perkara yang sangat-sangat berat bagi saya lah. Kemudian pun begitu, ini satu motivasi kepada kita, satu motivasi untuk saya tolong. Kalau sebut kepada saya akan tolong ustazah untuk menyampaikan. Jadi memberi semangat, memberi emosi, memberi sokongan yang berterusan
agar ustazah terus menyampaikan. Inilah satu motivasi saya. Jadi bila mana kita rasa kita yakin bahawasanya inilah ganjaran pahala dan jalan kita ke syurga, jalan kita bertolong-tolongan tadi, sebagaimana ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi kan, wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa, dan bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jadi ayat ini memberi motivasi kepada saya sendiri, kepada sahabat-sahabat semua agar terus bertolong-tolongan. Tolonglah selagi mana ada nampak jalan yang kebaikan, jalan yang memberi kita ketakwaan, menambahkan ketakwaan. Macam biasa saya cuma set up live, tapi hari ini saya berada depan live. Jadi perkara yang berbeza. Jalan set up live itulah jalan yang ke arah ketakwaan. Ilmu yang disampaikan oleh ustazah lebih seronok, lebih kurang tekanan berbanding dengan orang yang berada di hadapan kan. Ustazah pernah berhadapan dengan komen yang direct kan, daripada semua channel. Kadang-kadang komen yang direct mengkritik dengan berkata-kata, dengan kan pernah panas sana sini. Jadi bila mana kita lihat itu satu cabaran besar sebenarnya. Mungkin tuan-puan sendiri pernah menghadapi keadaan itu kan, orang komen depan-depan, orang komen dalam live dan sebagainya. Bagaimana kita terasa dan kita boleh berubah emosi kita, dan benda itu sangat-sangat mengganggu kita. Kalau terganggu, hilang fokus. Bila hilang fokus, nak cakap apa pun semua tak ada dah, sebab kepala dah berfikir tentang satu komen yang negatif. 1,000 komen yang positif kita dah lupa dah. Kita mengambil yang satu je yang negatif. Itu cabaran bila mana kita berterusan menyampaikan. Bila kita dalam live kan, komen direct je saja. Wallahu alam. Semoga Allah jadikan itu sebagai saham kepada kita untuk terus bertahan, terus bersabar. Sebab kehidupan ini kalau smooth sahaja, dia macam ada something wrong. Dia mesti ada cabaran. Yang cabaran itu adalah dalam keadaan yang kita tidak sangka-sangka. Kalau datang keadaan yang tidak sangka-sangka, yang penting adalah kita bersedia menerima cabaran dan ujian tersebut. Kita gagal kerana kita gagal bersedia menyiapkan diri kita untuk menghadapi cabaran tersebut. Hari ini bermula episod baru kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang bakal menanti kita. Untuk kita dimatangkan, dikuatkan. Semestinya akan ada ujian-ujian yang pasti menyusul, yang kita tidak tahu. Tapi apa yang penting adalah kita bersedia. Dan kita yakin bahawa semuanya adalah ketentuan dan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah apa pun bersedia dengan mental kita, fizikal kita dan sebagainya. Jadi bila kita bersedia, insya-Allah kalau yang pertama kali kita hadapi, kita mungkin seberat, sakit, terduduk dan sebagainya. Namun begitu, ujian sehinggalah kita sampai kepada pengakhiran kehidupan kita. Jadi itulah penamat segala ujian. Adapun apa yang kita faham adalah semakin banyak cabaran, semakin mematangkan diri kita, dan ramai orang yang dah berjaya melepasi ujian-ujian tersebut. Dia steady saja, dia okey saja. Sebab apa? Dia kata dia dah pernah lalui ini dan dia tidak boleh mengalami ataupun mengulangi kesilapan yang sama. Ramai orang ujian yang sama tetapi dia mengambil tindakan yang sama. Akhirnya dia mendapat keputusan yang sama, dia kecewa. Ramai orang yang mengalami pengalaman ataupun berhadapan dengan ujian yang sama. Dia pandai pada langkah pertama, dia bijak mengatur langkah dia lepas pada ujian pertama dia. Kemudian ujian yang sama datang, jadi dia tahu macam mana nak handle dia. Macam mana nak handle. Bermula dengan tenang, fikir sekejap. Kemudian terus bangkit untuk menyelesaikan dia. Jadi insya-Allah dia mampu lepasi. Yang tidak mampu lepasi, kena tengok balik. Kenapa kita tak mampu lepasi? Adakah kerana kita ini tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebagaimana yang kita belajar daripada menghafal surah ataupun nama-nama Asmaul Husna, nama-nama Allah yang sempurna, nama-nama Allah yang indah ini, kita belajar Allah ya Dar, Allah yang memberi mudarat, Allah yang Rahman, Allah lah yang memberi, Allah lah yang Maha Pengasih, Ya Rahim, yang Maha Penyayang. Lalu kita belajar sesuatu daripada nama-nama Allah ini. Sebagaimana kita ikuti kelas pada hari ini, kita pun apply nama-nama Allah itu, kefahaman tentang nama Allah itu dalam menghadapi ujian tadi. InsyaAllah kita boleh lepasi bersama-sama. Betul, ramai dah berjaya dah melepasi ujian. Bila mana mereka dah berumur, macam saya ni, dia merenung kembali. Dulu susah SPM. Tapi sekarang ni kalau dia jawab SPM, sama ada dia makin
teruk resultnya ataupun semakin baik resultnya. Sebab apa? Dia dah apply ilmu yang dia belajar dulu kan. Dia dah apply, dia boleh nampak macam mana nak jawab dan sebagainya. Kemudian bila naik universiti, dia melepasi cabaran setiap semester exam dengan subjek yang bertambah susah sampailah dia berjaya. Dia berjaya ketika semester pertama dia melompat-lompat dapat 3.5, tetapi dia diuji dengan result 2.5, kemudian dia diuji dengan result 2.0, kemudian diuji dengan tak lepas 2, dapat 1.8, 1.5, dia uji. Namun dia pun ketawa seorang-seorang sekarang, dia dah lepas semua dah. Dia boleh memberi nasihat pada orang lain pula. Anak-anak belajar ni susah, tetapi bila fokus betul-betul, insya-Allah mudah. Buat latihan hari-hari. Yang penting ada minat untuk belajar. Kita boleh pula menasihati orang lain yang nak ambil SPM, yang nak ambil peperiksaan di universiti dan sebagainya. Begitulah kehidupan kita kan. Dulu kita yang mengalaminya, dan satu ketika kita pula yang memberi nasihat kepada apa yang bakal dialami oleh orang lain. Itulah kehidupan. Dulu kita sakit, sekarang kita memberi nasihat kepada orang yang sakit. Dulu kita lemah, sekarang kita memberi nasihat kepada orang yang lemah. Jadi apa yang nak sampaikan ini adalah proses itu perlu dilalui, dan proses itu sangat sakit dan sangat berat, tetapi bila kita dah melepasinya, satu kesyukuran. Sebab apa? Sebab kita melalui proses tersebut. Kita rasa kita layak menghadapi proses ataupun cabaran tersebut. Jadi betul ramai yang pesan pada anak-anak kan, ramai yang bercakap benda sama, betul, ramai yang dah boleh menasihati, betul, pengalaman itu berharga. Jadi betul, pengalaman ni lah yang kita tidak inginkan orang lain pun mengalami perkara yang sama. Dulu seorang usahawan, dulu kita pernah berniaga contohnya, kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Bila mana kita berjumpa dengan seorang yang pengalaman yang berjaya, macam mana tuan boleh berjaya, macam mana puan boleh berjaya, dia akan berkongsi benda sama, macam ni, dan kita pun mengambil pengalaman dia tu sebagai satu benda yang boleh kita kena ikut, dan kita kena perbaiki apa kesilapan yang kita buat pada perniagaan kita tu. Kita salah buat marketing, kita salah kira-kira harga untung kita salah dan sebagainya. Jadi kita ambil pengalaman dia, pengalaman sangat berharga. Dia guru daripada guru yang mengelakkan daripada kesakitan yang sama dialami oleh orang yang pengalaman tu. Lalu kita ambil pengalaman daripada guru kita. Kita tidak menangis seperti mana guru kita menangis dulu dalam perniagaan. Kita bercakap, dulu kita plan sebagaimana guru kita plan dulu. Dan kita pun berjaya akhirnya dengan kejayaan yang sama dikecapi oleh guru tersebut. Kan indah kan? Kita tak boleh menangis macam dia. Mungkin menangis jugalah. Menangis dengan kerana staff, menangis dengan tak ada pelanggan juga. Kita akan menangis juga, tapi tidaklah seteruk tangisan guru kita tersebut. Betul tak? Jadi kita pun belajar dia, dan kita rasakan guru ini dah ada banyak pengalaman, dan pengalaman dia tu mengajar dia banyak perkara. Jangan buat ini, buat ini, lalu itu buat, dan kita tinggalkan apa yang dilarang. Jadi kita berjaya. Seandainya kita ingin belajar daripada pengalaman, pun kita lepas itu dan kita pun berjaya sebagai seorang peniaga ataupun usahawan, lalu kita pun menasihatkan orang lain pula, betul tak? Dan orang lain pun yang sedang sakit tu mengalami fasa atau proses cabaran sebagaimana kita alami dulu. Jadi kita belajar daripada dia, kita mengajarkan sesuatu kepada dia, jangan ulang benda ni, jangan buat benda ni, buat begini, akhirnya dia pun berjaya. Jadi itulah mahalnya pengalaman. Dia mengajar kita supaya kita betul-betul buat yang tepat, dan tindakan kita tindakan yang terbaik agar kita tidak menyesal. Dan insya-Allah itulah satu pengajaran yang kita boleh ambil pagi ni lah dalam kita melakukan sesuatu. Samalah sakitnya saya masa ini untuk menyampaikan, dan insya-Allah satu proses, satu cabaran buat saya, dan insya-Allah moga-moga saya pun boleh menjadi tulang belakang yang kuat untuk perjuangan dakwah ustazah, insya-Allah. Sama-sama insya-Allah bertolong-tolongan dalam kebajikan dan bertolong-tolongan dalam perkara yang membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pun belum tutup lagi.
nak ending ni sebelum kita teruskan dengan Asmaul Husna, kita ending dengan ayat 107. 107 kan. Sebab kita yakin, bila mana kita yakin, kita akan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Bila kita yakin adanya kebaikan, adanya pahala berganda dalam hidup kita, bila mana kita melakukan sesuatu walaupun sebesar zarah, pasti ada kebaikan. Yang mana surah Al-Zalzalah yang kita baca kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, pasti akan diperlihatkan, pasti akan dihitungkan, pasti Allah akan adili sebaik-baiknya. Jadi kita yakin bahawa kebaikan yang kita buat akan ada ganjaran. Begitu juga dengan ayat yang seterusnya, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar zarah, pasti Allah perlihatkan ganjaran dia atau balasan dia. Buat buruk walaupun sebesar zarah, kecil je buat, tapi Allah yang maha mengadili akan mengadili seadil-adilnya apa juga keburukan yang kita buat. Lalu apa sahabat-sahabat sekalian? Allah kata dalam surah Al-Kahfi yang kita bacakan setiap pagi ni, ayat 6, ayat 107. Ayat 107 yang berbunyi, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Masya-Allah. Maksudnya adalah, sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan kebaikan disediakan untuk mereka firdaus, syurga firdaus sebagai tempat tinggal. Sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan kebaikan disediakan untuk mereka syurga firdaus sebagai tempat tinggal. Allahu Akbar. Apa lagi kita nak? Kalau ditawarkan syurga firdaus, setinggi-tinggi peringkat syurga, tingkatan syurga adalah syurga firdaus. Masya Allah. Kalau dapat syurga firdaus, Masya Allah, tidak terbayang oleh kita kegembiraan itu. Sudahlah Allah jelaskan dalam surah Yasin ayat 55 hingga 58 kan, cuma ceritakan bagaimana seronoknya penghuni syurga menikmati keseronokan dalam syurga. Sibuk menikmati keseronokan dan sibuk menikmati buah-buahan yang apa yang mereka inginkan. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka segala jenis buah-buahan dan bagi mereka segala yang mereka inginkan. Nak apa? Boleh semua di syurga. Ini syurga firdaus, masya-Allah. Syurga yang paling tinggi. Jadi daripada tadi semangat kita bawa, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolonglah kamu dalam perkara yang membawa kebajikan dan membawa kepada ketakwaan. Kemudian kita pun yakin bila mana kita membawa ataupun mengajak manusia ke arah kebaikan, kita membuat kebaikan ataupun kita mengajak anak-anak kita, menyuruh anak-anak kita membuat kebaikan, lalu kita relate dengan ayat tadi dan surah Az-Zalzalah tadi, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, pasti Allah perlihatkan balasannya. Dan bila mana ganjaran demi ganjaran walaupun sebesar zarah yang jadikan amalan kita, kerana keyakinan kita bahawasanya Allah pasti memberi ganjaran. Membaca Al-Quran, kita yakin setiap patah huruf itu diberikan 10 ganjaran pahala. Kita yakin itu baca Al-Quran. Kita yakin dengan pahala selawat, Allah akan berselawat kepada kita ataupun Allah akan merahmati kita, pahala berganda untuk kita. Kita yakin dengan zikir rahmat yang pagi kita bacakan, besar pahala dia. So kita beramal, dapat pahala. So pahala-pahala itu akan membawa kepada, insya-Allah doakan kepada ayat 107 tadi. Apa dia? Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman dan melakukan kebaikan disediakan untuk mereka syurga firdaus sebagai tempat tinggal. Insya-Allah semoga suatu hari nanti sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, di dunia ini bersama keluarga, bersama dengan sesiapa saja di dalam majlis ilmu tu, Allah kumpulkan kita. Suatu hari nanti moga-moga Allah kumpulkan kita semua di syurga nanti, insya-Allah. Syurga firdaus. Dalam doa kita jangan lupa, ya Allah masukkan kami ke dalam syurga firdaus tanpa hisab, tanpa azab, insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan Asmaul Husna. Macam khutbah Jumaat pula orang kata. Belajar nak bercakap, sebenarnya belajar nak bercakap. Sebab bukanlah ustaz. Kalau ustaz lainlah, ilmunya banyak. Ini baru belajar nak bercakap. Sebab dulu terikut-ikut
Dia ikut gaya pensyarah dulu kan. Teringat dia terkenang jadi pensyarah kan. Pernah dapat favorite lecturer 2 tahun. InsyaAllah kita teruskan dengan Asmaul Husna. Sebelum itu nak maklumkan yang ustazah memang kurang sihat sebab terlalu banyak program tanpa henti. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dah beberapa minggu ni memang kurang rehat sebab program terlalu padat. Jadi sayalah yang akan mengisi program pagi ini. Kalau sempat kita berkongsi sesuatu lah di ending nanti selepas kita tamat dengan majlis zikir. Harap-harap semua boleh faham. Harap semua boleh faham apa yang cuba saya sampaikan. Cuba respon, faham tak? Apa ni saya membebel seorang-seorang ni? Kalau dulu istilah saya syok sendiri kan. Bercakap macam hebat. Kita perasan hebat kan. Kemudian akhirnya sudah pun respon pada kita. Tak faham lah apa yang Encik cakap. Yang terangkan, okey. So kita improve lah. Okey, faham. Alhamdulillah. Moga-moga ada sesuatu lah. Moga-moga semua terus bersemangat untuk melakukan yang terbaik dan melakukan kebaikan itu secara berterusan. Melakukan terbaik untuk diri sendiri dan melakukan yang terbaik kepada orang yang kita paling sayang, orang sekeliling yang kita sayang tu. Kita nak memberikan isteri kita yang terbaik, kita nak memberikan suami kita yang terbaik, kita nak menjadi ibu, ayah yang terbaik kepada anak-anak kita. Sebab hidup ini kalau kita fikirkan bukan untuk diri kita sendiri. Ada selain besuk ustaz? Ada. Orang besuk memang tak akan lari lah, dia keluar juga perkataan besuk-besuk dia tu. Orang besuk memang hebat lah. Dan dia cuba mau dijadikan diri dia sebagai model yang terbaik. Itulah yang cuba saya buat ini. Saya cuba menjadi suami yang terbaik, menyokong isteri dalam apa jua yang dia buat sekarang ini, sebab kita faham tentang perjuangan itu dan kita nak sahut seruan Allah supaya bertolong-tolongan dalam perkara kebaikan dan tolonglah dalam perkara yang membawa ketakwaan. Sebagaimana yang saya biasa sebut kan, bila mana kita pergi mana-mana ceramah, orang menangis, orang peluk ustazah, jadi kita rasakan ada sesuatu yang mereka dapat daripada ceramah. Kalau tak, mana mungkin mereka nak bergambar, berselfie kan. Mesti ada sesuatu yang menjadi tarikan, yang menjadi satu asbab mereka bersungguh sangat nak jumpa, berpeluk, berselfie dan sebagainya. Ada sesuatu yang kita rasa ada istimewanya Allah berikan dalam penyampaian, dan mungkin penyampaian itu sampai. Bila dia sampai ke hati itu kan ada perubahan. Samalah kami pergi mana-mana Sabah Sarawak pun, bila mana bersungguh meluah perasaan tu ada sesuatu. Jadi kita kena kekalkan sesuatu itu biar terus sampai ke hati daripada penyampaian yang penuh bermakna daripada hati, insya-Allah. Jadi kita rasa perkara itu kita perlu support dan kita perlu tolong dan kita perlu bersama dalam memastikan penyampaian itu terus menerus berlaku sehinggalah ke akhir hayat, insya-Allah. Itu yang saya rasakan saya kena menyokong perjuangan yang dibuat oleh ustazah ini, dan saya berasa bertuah sebab saya adalah teman seperjalanan. Begitulah harapan saya kepada pasangan, kepada suami terutamanya. Kita kena jadi seorang penyokong yang kuat kepada isteri kita. Kita kena pastikan diri kita ini benar-benar sebagai seorang model kepada isteri dan anak-anak kita, insya-Allah. Ya, saya beruntung ustaz. Semua beruntung dapat kenal dengan ustazah, insya-Allah. Ustazah tak dapat muncul pada pagi ini, dan insya-Allah kita boleh berkongsi sesuatu bila mana majlis zikir ini berakhir. Mungkin ada sedikit satu soalan yang saya boleh jawab daripada pertanyaan saya sendirilah. mungkin sahabat-sahabat semua boleh juga tanyalah, tapi saya bukan seorang yang boleh dijadikan tauladan sebab banyak perkara lagi masih perlu diperbaiki. Namun begitu, bila mana kita berkongsi, moga-moga ada manfaat, moga-moga nasihat ataupun
penyampaian saya ini disampaikan kembali kepada kita. Kita nasihat bukan kita sempurna, tetapi kita nasihat orang supaya suatu hari nanti orang ini datang kepada kita memberi nasihat yang sama. Sebab kita kecewa, kita down dan kita pun mengulangi kesilapan yang orang lain buat. Lalu kita pun nasihat dia bukan bermakna kita nak tunjuk kita hebat, tidak. Dalam keadaan-keadaan tertentu mereka perlukan nasihat. Dalam keadaan tertentu mereka perlu memotivasi. Jadi moga-moga kata-kata kita memberi inspirasi kepada mereka untuk berubah. Dengan harapan suatu hari nanti mereka datang pada kita, mereka angkat tangan dia, mereka kata sabar, semuanya pada Allah. Sebab ketika itu kita tidak mampu lagi mengangkat tangan yang sama ketika kita letakkan di bahu dia dulu. Sabar ketika mana dia menghadapi ujian. Betul? Tangan yang sama ketika sahabat kita tu dilihat sedih, merajuk, tertekan, kita boleh angkat tangan kita, mudah je, ringan je. Sabar. Tetapi tangan yang sama belum tentu mampu menyabarkan diri sendiri. Angkat, letak. Sabar wahai diri. Tak mampu. Betul tak? Tak mampu. Tapi dengan harapan nasihat kita ini, penyampaian kita ini, suatu hari nanti sahabat kita ini datang kepada kita, bercakap benda sama apa yang kita pernah sampaikan kepada dia dulu. Sabar wahai sahabat. Kan? Jadi itulah yang kita perlu belajar. Betul, ramai yang bersetuju. Betul ramai yang bersetuju. Sebab kita pun mengalami saat yang sama. Saya pernah mengalami, anda pun pernah mengalami. Jadi sangat berat ujian kita alami. Dan dah berapa status kita update dekat FB, dekat IG, dekat TikTok dengan cabaran kita tu. Lalu kita pun bersedih dengan cabaran kita itu. Dan kita pun mengharapkan orang lain boleh memberi nasihat yang sama kepada kita suatu hari nanti. Jadi kita tak mampu, kita perlukan support. Namun begitu, ramai yang mampu tanpa memerlukan nasihat, tanpa memerlukan kekuatan daripada luar, sebab hati dia dah kuat. Hati dia memang tenang, kuat dan cepat redha. Redha tu pentingnya. Redha adalah sumber kunci ataupun kunci kekuatan. Siapa cepat redha, dia cepat kuat. Ini kunci dia. Dia cepat redha. Redha bukan menyerahkanlah. Redha dia menerima ketentuan dan dia menghadapi dengan penuh keimanan. Redha dengan ketentuan dan dia menghadapi dengan keimanan. Dia yakin semua ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia mesti teruskan langkah. Dia mesti kuat. Kalau fikirkan diri sendiri, memanglah dia boleh berlama-lamaan bermasam muka, bersedih, menangis, bertempik dan sebagainya. Tetapi sebagaimana saya sebutkan tadi, kehidupan ini bukan untuk diri sendiri saja. Kehidupan ini untuk orang-orang yang kita sayang. So kita kena beri juga. Walaupun kita sedih, kita tetap masak juga kan. Walaupun sedih je, kat pejabat sedih, balik rumah sedih, tapi kena masak juga. Maksudnya apa? Walaupun bersedih dengan orang lain, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan suami, dengan orang tersayang tu, mesti kita utamakan juga. Maksudnya walaupun ada masalah dengan orang lain, jangan libatkan orang lain dalam masalah tersebut, insya-Allah. Jadi dia lebih, nanti panjang cerita dia. Dah tegur dah, baca Asmaul Husna dulu Ustaz. Panjang pula cerita. Jadi kita teruskan dengan Asmaul Husna. Sudah 7:45. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهارون وغفل عن ذكره غافلون. Alhamdulillah, selesai kita
menyebut nama-nama Allah yang maha indah ini. Dan insya-Allah moga-moga nama-nama ini kita faham akan nama-nama maksudnya, sebab sangat penting bila kita sebut nama Allah yang maha muta'ali, yang maha tinggi, kita yakin Allah lah selayaknya ditinggikan pujian dan ditempatkan satu tempat yang khas untuk kita memohon pertolongan berbanding kita memohon pertolongan manusia. Dan insya-Allah dengan keyakinan ini Allah kita memahami dan lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita yakin Allah Maha memakbulkan Al-Mujib. Allah memakbulkan doa-doa kita. Jadi insya-Allah kita doakan yang terbaik untuk diri sendiri. Satu tips juga adalah, satu tipsnya, jangan lebih kita mendoakan diri kita sendiri, kita doakan orang-orang yang kita tidak kenal pun, orang-orang yang memberi kebaikan kepada kita. Ini doa-doa yang special, doa-doa yang tidak kita kenali, orang-orang yang kita tidak kenali. Sebagai ada satu ramai orang lah yang banyak buat perkara ini dan memberi tips kepada saya juga, adalah dia banyak mendoakan orang dan Allah banyak memberi kemudahan kepada dia sebab dia tenang. Dia rasa tenang tu satu kelebihan juga sebab daripada hasil doa kepada orang-orang yang dia tidak kenali. Kadang-kadang dia mendoakan orang yang pernah menyakiti hati dia. Ini berat, tetapi inilah sumber ketenangan. Dia kata itulah mahalnya, dia kata, sebab dia mendapat ketenangan daripada mendoakan orang yang pernah menyakiti hati dia. Masya Allah, ini benda yang berat, tapi kalau buat diulang-ulang, memberi satu nikmat yang sangat tak terhinggalah untuk dimiliki. Jadi dia terus berdoa. Dia doa pada semua orang yang buat baik kepada dia. Dia doa yang orang-orang yang pernah dikenali. Akhirnya Allah memakbulkan doa dia yang dia minta selama ini. Masya Allah, Allah makbulkan permintaan dia yang sekian lama dia tunggu, dia minta dan sebagainya. Akhirnya Allah makbulkan. Dia rasa mungkin asbabnya lah, mungkin asbab, sebab dia selalu mendoakan ramai orang, walaupun orang yang pernah sakiti dia dulu. Ini hebat, pernah sakiti dia dulu pun dia doakan juga. Dia doa juga. Dia kata dia pun dapat pesan daripada guru dia. Dia kata doalah semua orang, doalah orang sentiasa, doalah Allah beri kebaikan kepada semua orang, doalah Allah terima solat kita semua. Doa. Jadi mungkin asbab doa itulah Allah makbulkan doa dia. Sebab apa? Sebab dia mendoakan semua orang, selalu mendoakan semua orang. Jadi insya-Allah Allah yang mujib memakbulkan doa kita juga dalam keadaan berterusan yang kita doakan, insya-Allah. Kita teruskan dengan selawat 10 kali dan kemudian kita susuli dengan 10 kali bacaan zikir rahmat, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi insya-Allah selawat dan salam kepada Nabi junjungan. Moga sampailah selawat kita sebagai tanda ingatan dan kasih sayangnya. Jadi sebagai Nabi ajar kepada kita, kita pun kena banyak mendoakan orang lain. Jadi betul ada sahabat tulis, memang sukar nak mendoakan orang lain yang pernah sakit di hati kita kan. Tapi itulah yang kita kena ingat, inilah jalan-jalan bahagia. Jalan bahagia macam tu. Dia kena melalui satu proses yang berat, tapi insya-Allah ending dia memang kebahagiaan. Macam apa Datuk Fadilah Kamsah ajar kan,
Sebelum tidur kena maafkan semua orang, baru insya-Allah akan tenang. Maafkan semua orang sebelum tidur. Ya Allah, aku maafkan orang yang pernah menyakiti hatiku. Dan aku memaafkan semua orang yang pernah menyakiti hatiku. Dan aku mendoakan semua kebahagiaan untuk kebahagiaan orang yang pernah menolongku. Doakan ampunlah dosa suamiku, dosa isteriku, dosa anak-anakku. Maafkanlah mereka. Mereka tidak tahu, contoh. Jadi kita doakan tu, insya-Allah kita pun tidur pun dengan tenang, dan insya-Allah terbangkit pun dengan tenang. Amalkan, insya-Allah satu ketenangan yang kita rasa luar biasa bila mana kita mula mendoakan orang lain, dan mendoakan orang yang pernah menyakiti hati kita pun lagi besar dia punya ganjaran. Lagi besar dia punya ganjaran. Cubalah. Orang yang mencuba, orang yang pernah buat, orang itulah yang pernah merasa. Dan yang beramal lagi lah, rasanya lebih. Betul, berat. Kenapa nak doakan orang yang pernah menyakiti hati kita kan? Berat kan? Tapi buatlah. Itu satu terapi diri sebenarnya. Kita terseksa memikirkan silap dia pada kita, sedangkan dia pun tidak fikirkan tentang apa yang dia telah buat pada kita. Lalu kita berdamailah. Berdamai dengan diri sendiri, tak apa, kita maafkan dia. Kita nak tenang. Perkara itu telah banyak meragut ketenangan dalam diri kita. Hari-hari kita terseksa memikirkannya. Dia biasa saja, rugilah hidup kita. Jadi kita tak nak rugi. Kita tak nak rugi dengan ataupun terseksa dengan perkara-perkara yang orang lain tak fikir. Kita yang seorang-seorang je fikir. Jadi kita berdamailah. Berdamai dengan takdir. Doakan mereka juga. Ya Allah, moga Allah mengampuni dia, dan moga-moga Allah membuka hatinya. Itu cukup. Tenang, insya-Allah. Doakan kami student Jordan Exit Final Exam. Didoakan juga kejayaan Amirul Hasan di Jordan, dan pelajar-pelajar di Jordan, dan seluruh dunia lah. Esok SPM, kami pun sedang mendoakan pelajar-pelajar SPM, terutamanya anak kami lah, yang sedang menghadapi SPM hari ni. Ya Allah, SPM, kenangan dulu aggregate. Ayahnya tak cemerlang mana, walaupun aliran sains ni, walaupun aliran yang mencabar, tapi alhamdulillah lah, bolehlah naik masuk universiti. Ustaz, kalau dah maafkan tetap dikenang, tetap tak tenang, macam mana ya? Teruskan sampai tenang. Pasti jumpa, insya-Allah. Pasti akan jumpa ketenangan tu. Cuma syaratnya adalah memaafkan dan melupakan. Dia kata tak tenang juga, sebab kita tak melupakan. Kita bukan maaf daripada hati yang mendalam. Kalau sebut berulang-ulang, ya Allah, aku maafkan dia. Ya Allah, aku maafkan dia. Ya Allah, aku maafkan dia. Cubalah. Percayalah. Dan dalam hati mendalam. Jangan sebut di bibir saja tapi hati tak boleh terima, tak boleh. Tak akan menjadi. Ya Allah, aku maafkan dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Maafkanlah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Cubalah. Cuba buat. Kalau tak tenang juga ada something wrong. Maksudnya kita tak nak. Kalau tak tenang juga, maksudnya kita tak melupakannya. Kita tak belajar untuk melupakannya. Dah cuba, belum ikhlas. Kena ikhlas. Sebab kita ni bukan penghukum. Kita ni bukan dilahirkan untuk menghukum. Kan? Kita bukan dilahirkan untuk tengok tu, Allahu Akbar Ustaz, sakit tu susah nak lupa. Ramai ni. Kenapa ni ramai sangat susah nak lupa ni? Ramai susah nak lupa ni. Ya Allah Akbar, ramainya. Jom sahabat-sahabat semua. Betul, let go pasti senang. Betul, let go. Sahabat-sahabat semua, jom kita doa sama-sama. Ya Allah, kita ulang je. Ya Allah, maafkan dia. Ya Allah, ampuni dosa 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 dia. Maafkanlah dia. Maafkanlah dia. Maafkanlah dia. Okey, tetapi satu lagi adalah pesanan sebelum kita terus dengan zikir rahmat adalah pesanan saya lah, pesanan untuk diri sendiri sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita anggap konflik yang berlaku antara kita dan dia itu bermula daripada dia.
Kita lupa mungkin konflik itu bermula daripada kita. Ini ramai tak sedar ni. Ramai tak sedar bahawa konflik mungkin yang bertahun-tahun itu kita kata dia salah. Pernah tak kita cek dan kita rasa mungkin aku yang bersalah? Perkataan ini sukar diluahkan, disebut. Sebab apa? Manusia tak akan mengaku kesalahan dia. Manusia susah untuk mengaku kesalahan dia. Kalaulah dia susah nak lupakan, dia kena kaji balik. Mungkin kalau keluar ayat ni, memang mahal ayat ini, mungkin aku yang salah. Mungkin aku yang memulakan dulu. Mungkin dia tak suka aku buat macam ni. Mungkin salah aku. Yang ni susah. Kalau keluar macam tu, dia menambah lagi, dia bagus untuk kita dapat tenang cepat. Mungkin aku salah. Tetapi adakah kita mampu untuk minta maaf daripada dia? Kita pula minta maaf daripada dia. Tadi kita nak memaafkan dia kan? Sekarang bila kita fikir balik, kita rasa kita yang bersalah. Kita pula yang bersalah. Kalau kita yang bersalah pula macam mana? Itu yang perlu dipersoalkan juga. Jadi, nak tak nak, betul tu Ustaz, tak ada insight juga. Sebab tak sedar diri bersalah. Jadi bila kita muhasabah, mungkin ada satu tindakan kita, mungkin ada kata-kata kita yang menyebabkan dia terasa, lalu dia bermasam muka. Jadi mungkin salah kita lah. Adakah kita perlu berdiam diri? Kita pula kena kuat untuk mau sedekah ayah, dia tak sempat minta maaf dengan ayah dia meninggal. InsyaAllah. Moga-moga Allah menempatkan ayah tuan di kalangan orang beriman, insyaAllah. Jadi bila kita rasa kita pula bersalah, apa tindakan kita? Kita kena minta maaf. Kita minta maaf. Dan insya-Allah lah, kalau ia tidak sempat jumpa ke jauh ke tak tahu ke mana pun, mohonlah doa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Agar Allah mengampuni dosa kita. Itulah jalannya. Tetapi seandainya mungkin itu silap dia, jadi kita dulu kena belajar. Kita belajar memaafkan dia dulu. InsyaAllah ketenangan pasti akan hadir. Ketenangan pasti akan hadir, walaupun sebesar mana dia buat pada kita, walaupun sebesar mana sakitnya hati kita tu, terluka pun, insyaAllah belajarlah maafkan. Kita nak hidup tenang. Di antara untuk hidup tenang adalah dengan memaafkan, insyaAllah. Kita teruskan dengan zikir rahmat. Sebagaimana kita buat 10 kali setiap pagi ni, saya doakan semua sempat juga, walaupun sesibuk mana kerja kita, assignment kita, tugasan kita, dengan aktiviti hari yang sangat sibuk, jadikan disiplin kepada diri kita ini untuk cukupkan 100 kali zikir rahmat. Kena janji, ya Allah, moga-moga Allah perkuatkan untuk cukup 100 kali. Sebab zikir rahmat ni terlalu besar. Terlalu besar manfaat dia, terlalu besar ganjaran pahala Allah tawarkan kepada kita. InsyaAllah nekat. Mulai hari ini nekat. Sebelum ini mungkin adalah ramai dah yang disiplin. Amalkannya sebelum subuh, selepas subuh. Amalkan 100 kali satu hari. Ada yang disiplin tapi Ahad penuh, Selasa tak penuh, Rabu tak penuh, Jumaat penuh. Macam tu. Jadi kena nekat. Salam, maaf Ustaz, saya boleh join. Apa tu zikir rahmat? Zikir rahmat adalah zikir yang membawa satu pahala yang berganda. Sebagaimana hadis Nabi ni. Zikir rahmat zikir yang biasa kita baca. Yang kita biasa baca lepas solat, tetapi tak ada yuhyi wa yumit. Okey, kita baca hadis ini, yang baru menonton, yang baru bersama ni, kita dengar dan kalau boleh kita amal. Sebab apa? Sebab ada ramai yang baru masuk juga. Ada kelebihan dia, iaitu sebagaimana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baru masuk, jom. Yang biasa buat pun, yang dalam live ni pun cuba sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia ada barang siapa membaca sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Membebaskan 10 orang hamba. Dan membebaskan seorang hamba seumpama membebaskan diri anggota badannya daripada api neraka. Besar ganjaran pahala bagi membebaskan seorang hamba. Dah besar dah pahala tu. Lalu ditetapkan juga baginya 100 kebaikan. Kemudian dijauhkan daripadanya 100 keburukan. Dan dijauhkan ataupun diberikan perlindungan daripada godaan syaitan pada hari itu hingga petang, dan tidak ada yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca doa ini kecuali seseorang yang dapat mengamalkan lebih banyak zikir ini. Zikir ini hebat. Kalau kita tengok kan, zikir-zikir yang ada la ilaha illallah kan hebat kan, ganjaran pahala besar pahala dia. Kemudian kita menyerahkan, kita mengakui Allah tu tidak ada yang disembah melainkan Allah, dan kita menyerahkan segala pujian lahul mulk wa lahul hamdu, dan segala pujian hanya untuk Allah. Yang berhak kita puji, kita lebih-lebihkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang orang puji kita pun alhamdulillah. Bukan kita yang memberi rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hanya berhak disembah, bukan manusia yang memberi gaji kepada kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi gaji kepada kita. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah lah yang memberi segala-galanya. Jadi, dan kita mengakui bahawa Allah lah lahul mulk. Lahul mulk maksudnya miliknya kerajaan. Kerajaan miliknya. Jadi kita berhak menerima ketentuan daripadanya. Menerima ketentuan ataupun takdir Allah Subhanahu taala, dan kita mentakbir takdir sahaja. Sebab apa? Sebab lahul mulk, Allah tu yang maha mentadbir alam ini. Allah lah yang memiliki alam ini. Allah lah segala-galanya. Pemerintahan ni pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhak menerima apa jua ketentuan daripadanya. Jadi hebat maksud daripada zikir rahmat ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Sangat-sangat bermakna, dan kena disiplinkan diri kita untuk beramal dengan semua. Yang baru dengar boleh beramal dengan ni, cubalah. Sebab apa? Sebab kita tengok testimoni, orang nak dengar testimoni kan, ramai dah komen, ramai dah beri pendapat, ramai dah share. Dia memberi kekuatan. Dia memberi kekuatan kepada diri, dan dia juga memberi ketenangan kepada diri. Boleh baca Quran untuk tenang, boleh berselawat untuk tenang. Tapi ini satu zikir yang cukup hebat. Salah satu cara untuk tenang dan kuat. Dan kita tak tahu apa Allah nak beri 100 kebaikan kan, terlalu banyak. Kita tak tahu. Dan kita pun tidak tahu keburukan-keburukan yang bakal datang kepada kita. 100 Allah nak jauhkan keburukan. Ada yang bertanya di mana ustazah tak sihat hari ini, dan ustazah akan ke lokasi ceramah pada pukul 10.30 di Jalan Ipoh, Masjid Jalan Ipoh, jam 10.30 nanti. Walaupun tak larang, tak sihat, sebab dah dijanjikan selalu lama. Alhamdulillah, ada selalu baca zikir rahmat ni, selalu baca alhamdulillah. Jadi tanpa rehat yang panjang, tanpa rehat yang cukup, maka penat terasalah. 1 hari 2 hari ni memang dah tak boleh nak ceramah pagi ni. Tapi berdoakan ustazah sihat untuk pergi ceramah nanti insya-Allah. Non-stop program. Jadi penat yang amat, jadi dah tak sihat insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ramai dah beramal, waktu mana nak beramal, hari-hari berbuat, sepanjang hari. Dikatakan di sini pada hari tersebut. Maksudnya barang siapa membacakan ayat ini 100 kali dalam sehari. Nak lepas subuh boleh, lepas zuhur pun boleh. Cantiknya kita siapkan terus pagi ni kan.
ataupun ambil 50 pagi, 50 tengah hari, ataupun petang tu pun boleh. Dalam hari ini, pastikan hari ini dalam sehari. Jadi moga-moga 100 kebaikan tu datang kepada kita hari ini, insya-Allah. Saya tahu ramai yang telah istiqamah, ramai yang telah terus menerus dengan zikir rahmat ini. Moga terus istiqamah, dan yang baru nak belajar terus ada azam yang kuat untuk amal ini, insya-Allah. Jadi dengan berakhirnya zikir rahmat itu, maka berakhirlah majlis zikir kita. Dan mungkin ada sedikit perkongsian, mungkin satu soalan, bukan soalan agama, soalan tentang berkaitan dengan motivasi. Saya lebih suka berkaitan dengan motivasi. Saya cuba memotivasikan diri sendiri juga, bukan nak memotivasikan diri orang lain. Sekadar berkongsi saja. Macam tadi kan, kita berkongsi tentang bagaimana dan apa perkara yang telah memotivasikan diri saya untuk terus bersama dalam menyampaikan dakwah ustazah ini, insya-Allah. Itu yang menjadikan kita kuat. Sebab kita tak mampu berada di depan live, kita mampu berada di belakang live saja kan. Pasang kamera, tekan live, start, terus berada di atas sofa belakang kan. Jadi itu lebih tenang, lebih relax, dan tidak membebankan akal, dan tidak menggunakan tenaga yang banyak dalam menyampaikan. Sebab bila menyampaikan, fikiran kita kena cepat nak menyampaikan dengan kalimah-kalimah yang akan dikeluarkan. Jadi penat. Itulah proses yang dialami oleh ustazah. Dia tidak seberat orang yang belakang dia tabir, dan tidak berat bagi mereka yang mendengar. Jadi kita pun faham komitmen itu yang ustazah hadap ini. Jadi kita pun menyokong dia, sebab kita tidak mampu untuk berbicara dengan baik. Sekadar berkongsi saja boleh. Jadi alhamdulillah, atas sokongan semua, itulah antara sumber juga kekuatan ustazah dalam menyampaikan. Ramai yang menyokong, ramai yang boleh mengambil positif, ramai yang boleh membawa perubahan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka dan sebagainya. Itu satu juga sumber motivasi. Zikirnya macam mana? Oh, belum zikir lagi ni. Jom kita zikir 10 kali, insya-Allah. Terlupa pula. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih yang share ayat ini, dan insya-Allah moga-moga semua boleh cukupkan 100 pada hari ini. Memang saya sendiri menekankan pada diri saya, mewajibkan diri saya membacakan zikir ini setiap hari, insya-Allah. Sumber kekuatan kita, sumber kebergantungan kita pada Allah SWT. Datang apa-apa, kita pun kembali kepada zikir ini, dan insya-Allah ia memberi kefahaman kepada kita melalui maksudnya, yang Allah lah tempat kita bergantung. Allah lah tempat yang berhak dipuji dengan selebih-lebihnya, yang selayaknya dipuji. Bukan kita memuji manusia berbanding lebih-lebih berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita faham, dan kita pun inginkan pujian. Tetapi jika kita tidak dapat pujian, kita yakin bahawasanya bukan pujian itu berhak kita miliki pun. Allah yang selayaknya berhak memiliki pujian. Kadang-kadang kita ingin sekali dipuji, diberi perhatian dan sebagainya. Tapi kita faham, bila mana kita banyak berzikir, ia boleh mendatangkan rasa fikir dalam fikiran kita tu bahawa kita bukanlah orang yang baik, bukan orang yang sempurna untuk dipuja dan dipuji dan sebagainya. Jadi kita pun faham Allah
layak dipuji. Dan kita selayaknya faham yang Allah telah pentakdir kita, yang mentakdirkan kehidupan kita. Jadi kita pun melaluilah yang mentakdir kehidupan kita, dan kita takbir kehidupan ini. Takdir dan juga takbir. Kita mentakbir takdir. Jadi insya-Allah itu saja. Dan sebagai penutupnya, ada yang berkongsi dan ada yang bertanya tentang apa yang kita boleh buat untuk Ramadan ini. Satu yang Ustaz ajarkan, doa-doa yang balik kena Ramadan tu kan. Kemudian doa tu satu. Yang kedua tipnya adalah yang kami buat dan kami rasa bermakna bila mana anak-anak dan pasangan kita aware tentang persiapan Ramadan. Kadang-kadang nasihat saya lah, kadang-kadang bila suami sukar untuk memulakan, why not isteri yang memulakan? Ini benda yang sangat-sangat penting dalam perhubungan suami isteri. Understanding each other kan sangat penting. Isteri nak mulakan dulu, tetapi dia tunggu suami. Jadi perkara itu tidak bermula. Suami nak mulakan dulu, tetapi isteri melengahkannya. Jadi perkara baik tersebut tak bermula. Bila tak bermula, masing-masing saling menyalahkan. Kenapa awak tak buat? Kenapa tak dulu kena? Contohnya, bangun subuh. Siapa yang bangun subuh dulu? Contoh. Kalau isteri tak memulakan, maka tak bangun subuh. Kalau suami tak memulakan, tak bangun subuh. Perkara baik, perkara besar kan, wajib kita solat subuh kan. Contoh, perkara kebaikan. Kalau isteri tak memulakan dulu untuk bersedekah, suami tak akan mulakan. Contoh kalau suami yang tak nak mulakan. Jadi, apa pilihan kita ada? Buat dulu. Semoga apa yang ditunjukkan kepada pasangan akan buat. Begitu juga suami. Kalau suami nak buat baik, mulakan dulu. Usah bertangguh. Jangan tunggu pasangan kita mulakan dulu. Contohnya, Ramadan. Ramadan ni kan dah dekat. Dalam 41 hari lagi. Nak Ramadan. Dah tak lama dah. Kita dah lama tak puasa. Jadi why not kita mulakan dulu. Ajak isteri, ajak anak-anak. Praktis. Mulakan dulu Isnin, Khamis. Sebab takut-takut pam dah puasa dah. Terkejut semua. Latihan tu perlu awal sebab dalam kita nak belajar merindui Ramadan. Belajar untuk memastikan Ramadan ini bulan yang dinantikan. Memahamkan anak-anak bulan Ramadan bulan yang dinantikan. Bulan Ramadan bulan yang sangat-sangat hebat ganjaran dia. Jadi kita perlukan mulakan dulu. Kalau isteri tak mulakan, suami tak nak, tak akan memulakan. Dua-dua tak akan memulakan, ya, betul tak? Isteri nak, pujuk balik kampung. Kalau isteri tak memulakan, tak balik kampung. Suami nak, makan kat luar contoh. Kalau suami tak ajak, isteri melengahkan dan tak nak, tak makan kat luar. Contohlah sekali-sekali kan. Sebulan sekali bawa keluar. Again, healing dengan roti canai. Tak ada masalah. Dulu jadi, nak tak nak, kena seseorang memulakan. Begitulah juga dengan permohonan maaf. Benda-benda besar. Saya bercakap benda ni ramai yang marah. Kalau isteri tak memaafkan, benda itulah yang akan berlaku, dibawa sampai ke tempat kerja, bermasam muka dengan semua orang. Sebab ada krisis pagi tadi tak diselesaikan. Isteri tak mahu maaf, suami pun menghadap dinding. Suami menghadap dinding kiri, isteri menghadap dinding kanan. Jadi masing-masing pergi sekolah, pergi kerja ke, tempat kerja, sekolah ke, office sebagainya, dalam keadaan emosi tak stable. Why not lah. Ini cadangan saya lah. Kenapa perempuan kena mengalah? Sebab perempuan yang cepat mengalah biasanya. Kalau nak harapkan lelaki, suami, maafkanlah suami. Saya bukan tak menyokong suami. Jarang-jarang lah. Sebab kadang-kadang itu berlaku dalam perhubungan kami juga. Jadi bila saya belajar tu, kalau kita tak memaafkan, minta maaf. Bukan memaafkan, minta maaf. Jadi
tidak ada ketenangan sepanjang hari itu. Betul. Kalau krisis itu tidak dimulakan, tidak diselesaikan pagi itu, satu hari kita sebagai majikan, kita sebagai ketua jabatan, kita sebagai manager, kita sebagai pekerja cemerlang kan, semuanya terganggu hari itu. Betul, ini pengalaman. Semua terganggu. Maksud saya adalah kita ada banyak urusan perlu diuruskan, tetapi oleh kerana satu tindakan yang kita rasa dia patut mulakan dulu, saya tak bersalah, dia kena minta maaf dulu, dia dulu, akhirnya tidak adalah. Dan maksud saya adalah dalam kesibukan kita ni menguruskan banyak benda, balik rumah tu pula nak uruskan anak-anak, balik nak masak dan sebagainya kan. Suami pun balik rumah nak uruskan anak-anak, suami pun juga balik rumah nak masak kan. Jadi bila terganggu, adakah dia akan masak, dia akan uruskan anak dengan baik? Tak. Kadang-kadang anak-anak jadi mangsa. Nak tak anak-anak jadi mangsa? Tidak. Jadi kena salah seorang mulakan dulu. Kalau suami tengok duduk diam dalam kereta, tengok ni, duduk diam dalam kereta sampai je office, diam je kan. Jadi bila mana tu benda tu berlaku, nasihat saya, kita kena mulakan dulu. Kita kena mulakan. Saya minta maaf bang. Kenapa perempuan pula kena minta maaf kan? Tak adil. Ataupun suami minta maaf. Tapi betul cakap saya lah, kadang-kadang susah. Kadang-kadang dalam suami ni dia ada satu perasaan, dia tak pernah salah kadang-kadang. Maaflah kata, kebanyakan, bukan semua, kebanyakan. Jadi si isteri ni biasanya terlebih beremosi. Dia tak nak bawa ke pejabat. Jadi nak tak nak dia kena mulakan dulu. Lepas dia mula, kemudian peluk, terus emosi tu berubah 100% pergi kerja pun. Dalam kereta tadi kan yang senyap tu kan berubah terus. Oh maaf, abang ni kuat merajuk juga rupanya. Barulah kita mulakan perbualan. Kuat merajuk, kalah lah perempuan. Merajuk apalah, tak apa-apa merajuk. Macam mana? Barulah bila ada perbualan macam tu dalam kereta, barulah sampai kita tenang. Saya bukan merajuk, awak yang lebih-lebih merajuk. Cerak, duduk cerak ni. Cerak pula dah. Cerak tu ceruk dapur tu. Duduk ceruk dapur, kemudian pergi kan, merajuk kan. Barulah perbualan tu. Cucuk je pinggan kan. Ya, betul. Banyak tip ni. Boleh kongsilah tip-tip apa lagi. Juli mata. Banyak tip tu. Betul. Banyak tip tu. Bila merajuk, cucuk pinggang, jeli mata, peluk dari belakang. Betul. Sebab apa? Soalan saya tadi adalah, siapa yang memulakan dulu? Siapa yang memulakan dulu? Okey, siapa yang memulakan dulu? Siapa yang memulakan dulu? Kalau nak berpanjangan, biarlah berpanjangan, tapi kena hadaplah satu hari tu. Berat satu hari ni, sebab kalau bawa emosi tak stabil, satu hari ni macam setahun. Saya bukan berpihak kepada perempuan, saya cuma ikut pengalaman. Saya pun macam tu juga, susah. Tapi bila kita dah lama kan, 18 tahun ni kan, saya rasa perlu buat sesuatu lah. Kita pun tak nak, okay? Tak ada suami, moga dijodohkan tahun ini insya-Allah. Jadi itu maksud saya adalah tadi. Jadi siapa yang nak memulakan? Ini topik jadi panjang pula huraian jadi, maaflah. Jadi siapa nak memulakan? Ramadan dah hampir. Suami nak ajak puasa, tetapi isteri tak nak. Nak tak nak, suami kena kuat untuk berpuasa. Tunjukkan pada anak-anak. Itu latihan. Jadi bila mana kita dalam membuat kebaikan tu, kena ada semangat yang kuat. Mulakan dulu. Salah seorang kena mulakan dulu. Tadi saya bawa contoh, siapa nak bangun dulu? Nak kejut malam ni kan? Nak kejut subuh ataupun nak bangun pukul 5. Siapa yang nak bangun pukul 5? Semestinya dalam kepala isteri bila tidur dia dah fikir dah. Besok bangun pagi pukul 5 nak masak, nak siapkan makanan, anak sekolah, kejut awal. Cuba suami ambil peranan tu dalam kepala dia. Besok bangun pagi pukul 5 nak kejut semua anak-anak, nak bantu isteri masak. Cantik jadi dia. Terus jadi cantik.
Pagi tu cantik, harmoni pagi tu, insya-Allah. Maksudnya memahami. Maksud saya adalah Ramadan akan datang. Jadi siapa nak memulakan dulu mengajak puasa sunat Isnin Khamis ataupun pesan kepada isteri, pesan kepada anak perempuan, dah ganti belum puasa tahun lepas. Ini pesanan-pesanan dan peranan-peranan suami kan. Peranan suami dah cukup belum ganti puasa tahun lepas. Kemudian pesan pada isteri juga. Okey, cuma perlu tunjuk kekuatan, perlu ada ilmu macam itulah. Walaupun kita tak mendalami banyak ilmu lain, tetapi sebagai suami bertanya saja. Itu penting. Anak-anak kita dah ganti semua puasa belum? Anak-anak kita dah macam ni dah, kalau dah bangun belum? Anak kita dah macam-macam tanyalah sebagai persiapan. Betul juga penting tanya. Yang penting adalah anak-anak kita dah ganti tu puasa tu. Pasangan kita, awak ni dah habis ganti belum puasa ni? Tanya dulu, sebulan lagi nak puasa ni. Jadi pertanyaan itu sebagai satu persiapan untuk Ramadan. Kemudian latih anak puasa setiap Isnin dan Khamis, insya-Allah. Jadi itu antara peranan-peranan yang suami boleh lakukan untuk menghampiri Ramadan. Kemudian banyaklah cerita lain yang kita boleh kongsikan nanti. Jadi banyak persoalan sebenarnya. Betul. Boleh ke Ustaz sisi mulakan dulu pergi solat kat masjid dengan anak-anak? Kalau ustazah sebut kalau tiada ada fitnah, tidak ada jadi tumpuan. Saya pun tak pandai juga nak ulas sebenarnya. Tetapi jika boleh dielakkan fitnah dan sebagainya, tidak ada masalah. Kalau dekat dengan rumah, jalan yang gelap, tidak dipandang orang, jalan berbeza, terasing dengan suami dan jalan lelaki dan perempuan, dan tidak menimbulkan apa-apa syahwat sangka dan sebagainya, saya rasa tak ada masalah itu. Sebab apa? Sebab kalau suami memang tak sembahyang ataupun suami tak nak pergi ke masjid, banyak cara yang boleh dilakukan. Salah satunya kita galakkan anak-anak pergi ke masjid ataupun surau yang dekat rumah kita galakkan. Sebab pendidikan ataupun cabaran bila mana di usia emas ataupun di usia yang telah berumur tetapi masih lagi meninggalkan solat, masih lagi tidak ingin ke masjid dan sebagainya, jadi satu cabaran kepada wanita sebenarnya. Jadi satu cabaran kepada wanita dalam dia bukan nak mendidik, tetapi dia nak seorang pemimpin yang mendidik dia sebenarnya. Banyak krisis ni, saya tak boleh nak ulas panjang, tapi mengikut pengalaman saya bercakap dasar pengalaman kan. Lebih-lebih lagi banyak kisah-kisah yang dikongsi oleh ustazah dalam live dan juga semasa dia bekerja sebagai perunding rumah tangga tu. Ini antara krisis ni adalah krisis rumah tangga berlaku bila mana pasangan tidak solat. Punca utamanya solat dia. Bila tak solat, dia tidak boleh memainkan peranan sebagai seorang suami. Bila tak solat, dia tidak pandai menguruskan keperluan-keperluan yang perlu ada di rumah tersebut. Bila tak solat, perhubungan dengan Allah dah jauh. Jadi bagaimana nak perbaiki hubungan dengan manusia sedangkan perhubungan Allah tak dijaga dan tak diperbaiki. Jadi membawa cabaran yang besar kepada pasangan yang ingin berubah, yang tak nak tinggalkan kewajipan, yang ingin memastikan anak-anaknya tidak mahu ikut jejak langkah ayahnya contohlah. Jadi besar cabaran dan besar tekanan di situ. Ibu Ewas cakap sabar sajalah. Sabar. Itulah, kalau boleh sabar, bersabarlah. Kalau mampu tunjukkan sesuatu teladan yang baik, tunjuklah. Maksudnya anak-anak lelaki, biar mereka yang menjadi satu asbab kepada perubahan ayah tersebutlah, suami ataupun pasangan. Ramai juga pasangan yang tidak ingin solat, suami, isteri dan sebagainya. Sedangkan kunci kebahagiaan bermula daripada solat sebenarnya. Sebab solat mengajar kita banyak benda, perkara banyak yang diajarkan di solat. Falsafah solat terlalu banyak. Kepimpinan kan, bila suami sebut amin, si isteri pun sebut amin. Contoh kalau sembahyang jemaah, dia tidak boleh isteri tu cakap dulu amin baru imam tu, suami tu cakap amin, tak boleh. Itu tengok falsafah solat kan. Bila imam sebut amin baru dia amin kan, sama-sama.
di ketaatan. Bila imam rukuk, makmum pun rukuk, itu falsafah solat antaranya adalah kepimpinan. Kita kena ikut imam tu, selagi mana imam kita tu tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan. Jadi itu solat mengajar kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Allah, soalan berat ni. Esok tanya Ustazah, kalau suami tak nak solat Jumaat, walaupun dah nasihat sampai setahun, boleh ke minta cerai? Masya Allah. Ini kena tanya Ustazah lah, bab-bab berat macam ni kan. Banyak ya, betul-betul memahami keadaan dan juga cabaran bila mana ramai pasangan yang tidak ingin menunaikan solat. Suami, macam mana cara yang menegur suami yang jarang nak sembahyang? InsyaAllah. Cara nak menegur, pastikan kita sentiasa solat dulu. Okay? Dan kemudian kalau tak boleh nak cakap depan-depan, sebab memahami orang yang tak solat ini jiwanya kurang tenang. Memahami bahawa orang yang tak solat jiwanya kurang tenang. Ini kenyataan. Orang yang tak solat jiwanya tak tenang, tak berapa tenang lah. Kemudian jiwa orang yang tak solat ni jiwa yang orang tak tenang. Bila tak tenang, kadang-kadang dia tidak boleh menerima teguran secara direct. Dia akan bosan, menyampah dan cepat marah. Ini kenyataan. Bila begitu, apakah yang kita boleh buat? Satu, nasihat melalui WhatsApp. Yang keduanya adalah kalau perlukan nasihat daripada orang luar pun boleh. Adik dia ke, abang dia ke, ayah dia ke. Tapi perkara itu mungkin menggunakan kemarahan lagi sebab dah melibatkan orang luar kan. Pertama tadilah WhatsApp yang panjang, kemudian share perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan melalui solat, ganjaran solat, selang-seli dengan dahsyatnya meninggalkan solat. Kena macam tu dah. Di zaman-zaman ini kita kadang-kadang kena ada rasa kena nasihat dengan lembut dan juga sedikit lebih pada lembut. Jadi kena dah sekarang, zaman sekarang. Jika anak-anak boleh tarik telinga kan, kalau suami nak tarik telinga macam mana? Okeylah, jadi antara benda lain adalah kita kena pujuk dia. Pujuk dia sekurang-kurangnya pergi ke masjid. Solat tak nak, pergi masjid pula kan. Tak kena pujuk juga. Pujuk ke tempat-tempat kuliah. Ke tempat kuliah. InsyaAllah di samping bila mana kita mengajak makan, ajak makan, tetapi carilah tempat makan yang dekat dengan masjid. Bila waktu azan, dia dengar azan. Okay, bila dengar azan, mungkin ada satu sentuhan lah bila dengar azan kan. Ada harapannya bila dengar azan tu dia perasan waktu dah masuk solat. Kalau boleh, ajak dia pergi solat. Itu cara yang lembut. Maksudnya mungkin dah lama tak dengar azan, tak tahu dah waktu solat bila. Jadi itu cara dia. Jadi insyaAllah sekali lagi orang baru masuk, orang tanya ke mana Ustazah tak dapat masuk sebab faktor kurang sihat, sebab terlalu banyak dan insyaAllah doakan besok Ustazah dapat bersama dengan semua insyaAllah. Doakan kerana program yang terlalu padat. Namun begitu 10.30 seperti mana saya sebutkan tadi akan berada di KL. Saya sebut sekali lagi masjid mana, di Jalan Ipoh 5. Ingatkan dirimu tentang indahnya syurga. Hari ini 10.30 pagi di Masjid Abu Hurairah Batu 5. Masjid Abu Hurairah Batu 5, Kuala Lumpur. Kemudian hari Rabu Ustazah akan berada di Masjid Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal Setiawangsa. Kemudian pada hari Khamis Ustazah akan berada di Masjid Az-Zubair Ibn Awam di Ceras KL. Kemudian pada hari
Sabtu Ustazah akan berada di Masjid Taman Seri Muda, Masjid Taman Seri Muda Shah Alam, hari Sabtu. Itulah jadual Ustazah pada minggu ini. Sabtu pun berkuliah, Masya Allah. Moga Allah berikan kesembuhan dan juga kesihatan kepada Ustazah, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada 9 hari bulan kami ke Maman, Terengganu, dan juga beberapa masjid di Kemasik dan juga di Paka ataupun Dungun. Paka ataupun Dungun. Kemudian menyusul ke Masjid Rusila pada hari ini. Masjid Muaz bin Jabal, semuanya 10.30 pagi. Semuanya pukul 10.30 pagi. Muaz bin Jabal pun pukul 10.30 pagi. Muaz bin Jabal 10.30 Setiawangsa. Jadi didoakan semua terus kuat dan semangat pada hari ini. Dan saya buat khulasah ataupun kesimpulan. Okey, banyak komen-komen yang tanya tapi saya tak boleh jawab, tak mampu jawab. Nanti kita cuba panjangkan persoalan-persoalan ini kepada Ustazah insya-Allah. Kalau Ustazah ada masa, Ustazah akan jawab. Jadi kita khulasah sedikit. Satu adalah semangatnya kita kerana kita faham Allah menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Bila kita yakin, insya-Allah kita terus kuat walaupun ada ujian, insya-Allah. Jadi ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah yang kita bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Surah Al-Maidah ayat 2. Jadi itulah antara satu motivasi kepada kita untuk terus membuat kebaikan, kerana Allah juga janjikan dalam surah Al-Zalzalah yang saya bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, walaupun like ke beri gift dan sebagainya pun, walaupun share live ini pun, itu pun kebaikan. Jadi insya-Allah moga-moga ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, pasti Allah hitung, pasti Allah perlihatkan balasannya. Dan kita pun buat kesimpulan juga tadi, dalam mencari kebaikan, siapa yang nak mulakan dulu? Harap-harap suami kuat untuk mulakan dulu, mulakan perubahan, mulakan satu kelainan dalam rumah tangga kita. Dan kalau suami tidak buat, isteri pula kena kuat untuk mulakan sesuatu. Jadi isteri kena kuat. Kalau isteri tak kuat, suami pun tak kuat, dua-dua lemah, maka tak ada perubahan dalam rumah tangga kita. Malah dia boleh mengundang rasa lemau, rasa kosong, rasa hanyut dan sebagainya. Salah seorang mesti mulakan dulu, walaupun keadaan tanggungjawab sebagai pemimpin adalah daripada suami yang seharusnya memimpin. Tetapi sehingga seandainya suami yang macam persoalan tadi, ramai suami yang tak solat dan sebagainya, si isteri kena kuat untuk memulakan perubahan dan mendoakan. Doa sangat penting. Doalah banyak-banyak agar perubahan berlaku kepada pasangan kita, dan moga doa itu memberi kekuatan terus-menerus kepada kita untuk terus bersabar dan menghadapi hari-hari dengan penuh yakin bahawasanya suatu hari nanti akan ada perubahan besar dalam hidup berkeluarga nanti, insya-Allah. Kemudian kita juga berkongsi tentang tadilah tips yang beberapa tips yang saya kongsikan tadi kan. Memang susah untuk memulakan atau memberikan maaf pada orang lain, memberi maaf kepada orang lain, lalu kita ambil tindakan, kita yang kena mulakan dulu. Tadi kan sebagai contoh dalam suami isteri rumah tangga, jika tak selesai pada pagi tersebut, seluruh hari kita di pejabat akan jam. Bila jam, rugi sebab banyak KPI tak tercapai. Jadi kita kena mulakan mengalah dulu. Macam dia tips kan, cuek ke, geletek ke, peluk ke, kemudian minta maaf, cakap minta maaf. Kemudian perbualan dalam kereta akan berbeza lah. Perbualan dalam kereta akan jadi berbeza bila mana emosinya stabil. Kemudian kita kongsi juga tip-tip bagaimana. Saya pun susah nak menjawab tentang ni, tak ada pengalaman nak menjawab persoalan, namun kita cuba kan. Jadi terus usaha doa, kemudian bawa ke tempat-tempat yang mereka dengar azan kalau boleh, biar ada rasa dengan azan tu kan. Manusia ni dia ada
sense dia ada rasa dia ada sensitif dia. Dan bila mana dia dengar azan bagi suami tak solat, moga-moga terbuka hatinya, ya Allah dah lama tak solat kan. Jadi insya-Allah itu saja daripada saya. Semoga diberi kekuatan semua, diberi keteguhan untuk berjuang, dan jika ada cabaran, pasti yakin semuanya akan berlalu dengan masa. Dan berzikirlah, beramallah dengan zikir-zikir yang boleh menguatkan kita, dan bacalah Al-Quran yang boleh menguatkan jiwa kita, berselawatlah kepada Nabi junjungan yang boleh menguatkan jiwa kita. Dan sebagaimana disebutkan tadi, zikir rahmat tu jangan lupa untuk habiskan 100 kali insya-Allah. Moga-moga semua diberi kemudahan pada hari ini, dan yakinlah dalam setiap perkara Allah selalu memandang kita, dan Allah ada sentiasa bersama dengan kita. Dan insya-Allah moga-moga semua yang menghajatkan kejayaan pada hari ini diberikan kejayaan. Yang menghadapi SPM hari ini, ibu ayah jangan putus doa kepada anak-anak, dan moga-moga anak kita diberi kejayaan. Dan apa jua yang keputusan yang mereka terima nanti, itulah yang terbaik, dan kita harus merancang yang terbaik untuk mereka meneruskan pengajian insya-Allah. Wallahu alam. Kita tutup dengan majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.